Ini adalah pemboleh ubah manipulasi. Pemboleh ubah bergerak balas apa? Kadar, denyutan, nadi. Denyutan nadi. Kadar denyutan nadi adalah pemboleh ubah bergerak balas. Yang kita malarkan apa dia? Bolehlah ambil umur, jenis aktiviti fizikal. Yang tu semua kita malarkan, kita samakan. Okay? That's it. So itu sambil-sambil lah supaya awak dapat balik. The basic cara nak menjawab. Sebab bila dah masuk tingkatan 1, soalan UASA, bahagian C memang akan ada benda-benda macam ni. Dia akan tanya pemerhatian, inference, kadar apa? DSO, wajarkan. Itu benda yang melibatkan teknik yang awak perlu faham. Soalan nak apa? Apa yang soalan nak? Faktor yang mengawal, faktor yang dikawal. Itu semua awak kena faham. Macam mana cara nak jawab dia. Okay, so next kita tengok yang kedua, B. Tulis benar atau palsu bagi pernyataan tentang sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan saintifik. Okay, Rafa. Minat dan bersikap ingin tahu tentang alam sekeliling. So agak-agak benar atau palsu? I benar. Benar. I palsu. Bukan I ni nama satu Roman. Okay, 2 Roman, palsu. 3 palsu. palsu. 4 benar. Yes, benar. Benar, palsu, palsu, benar, ya. Okey, yang kedua. Raja di bawah menunjukkan 2 simbol amaran pada bekas bahan kimia yang terdapat di makmal. Sekolah, nyatakan maksud simbol amaran tersebut. Okey, Habib. Yang nombor 1 Satu Roman radioaktif. Yes, radioaktif. 2 Roman merengsa. 2 Roman merengsa. Okey, dah. Lengkapkan peta pokok di bawah dengan menggunakan perkataan yang diberi. Untuk pemanasan, kita guna apa selain daripada penunuh Bunsen, Rafa? Cikgu, pipet tu apa pipet? iPad tu yang bentuk macam ni tadi. Ini. Dia untuk ukur isi padu larutan juga. Orang tu yang lain satu tu apa nama dia? Puree. Crucible. Ha? Crucible lain satu. Crucible. Mangkuk pijar. Yes, betul. Untuk memegang atau menyokong radas. Zoom out sikit cikgu. Kaki retor. Kaki retot dan penyepit. Penyepit. Oh, bukan kaki ketot, cikgu. No, kaki retot. Ketot. Nama dia kaki retot. Okay, kaki retot dan penyepit. Kalau awak tanya saya kenapa nama dia kaki retot, pasal saya tak pasti. Okay. Why nama dia retot? Tapi asalnya dia ambil daripada bahasa Inggeris ni. Retot sebab bahasa Inggeris pun dia direct je, dia direct translate sahaja. Retot stand and clamp.
Okay, next kita tengok. Tengok soalan yang ketiga. Padankan setiap kuantiti fizikal di bawah dengan unit SI yang betul. Okey, kalau masa, Habib. Saat. Yes, betul. Masa SI unit dia ialah saat. Jisim, Kilogram. yes, betul. Jisim ialah kilogram. Secara rasmi unit dia ialah kilogram. Kita tak nampak gula ditulis 1000 gram. Memang dia akan guna 1 kilo. 1 kg. Betul? Barang-barang dia kena 1 kg. Dia tak akan guna 1000 gram. Tak. Dia akan tulis 1 kilogram. Tapi kalau katakan jisim benda tu terlalu kecil, sangat halus, maka waktu tu kita guna gram. Contoh 0.5 gram. Kalau melibatkan eksperimen, bilangan jisim dia tu sangat kecil. Okay. Saya pernah buat eksperimen 0.5 gram. Ya. Newton tu apa Newton? Newton adalah berat yang menggunakan spring tu. Dalam bentuk Newton. Tak silap cikgu. 1 kilogram 10 Newton. If I'm not mistaken. Dia guna, kalau tahu spring, tak? Spring macam ni. Ada spring. Lepas tu berat dia macam ni. Selalunya yang ni kita guna dalam Newton. Unit dia kita guna dalam Newton. Okay, ni saya nak tengok. Siapa ada calculator? Cuba tukarkan. Tukarkan kuantiti panjang berikut kepada unit yang Kalau dinyatakan. tak guna kalkulator boleh go. 105 boleh. 105 mm tukarkan kepada sentimeter. 10.5 cm. Lepas tu 0.78 km. KM lagi besar kan? Ni 780. 780. Okay. Kita tengok buku teks. First kali, nanti kena tahu unit dia. Pertukaran unit dia berapa. Wih, lamanya. Okay, so dia tengok. Dia kata tadi milimeter ke sentimeter. Okay. 550. Milimeter. Milimeter nak ke sentimeter maksudnya kena bahagi 10. Tu kena faham. Kena tahu. 1 kilometer. 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Nak tukar kilometer kepada meter. Nak tukar kilometer kepada meter kena darab 1000. Okay. 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. 1 meter bersamaan dengan 10 desimeter. Desimeter tu apa cikgu? Desimeter. Desimeter unit lah. Unit dalam ukuran. Dia lagi kecil daripada meter. Sebab tu Tapi lagi besar dalam sentimeter. Ya, tapi lagi besar daripada sentimeter.
1 desimeter 10 sentimeter. 1 sentimeter 10 milimeter. Okey, tengok balik soalan kita tadi. 105 milimeter. Milimeter maksudnya nak tukar kepada sentimeter, maksudnya kita kena buat apa? Ish. 105 milimeter. Milimeter nak tukar kepada sentimeter, nak kena buat macam mana? Milimeter nak tukar ke sentimeter, bahagi 10. Okay, bahagi 10. Jadi ambil soalan tadi 105 milimeter bahagi 10. Okey, awak dapat berapa? Tak guna kalkulator pun boleh. Soalan simple saja. (10,5) 10,5 sentimeter. Okey, next. 0.78 kilometer. Ingat, nak daripada kilometer nak tukar kepada meter. Darab atau bahagi? Bagi 1,000. Hey, Darab tengok 1,000. boleh. Kilometer nak tukar kepada meter. Jadi kena darab 1,000. Jadi darablah. 0.78 kilometer darab 1,000. So dapat berapa? 780. Salah. 7,800. Hey. Eh? Tak. Betul lah yang asal tadi. 780. 1, 2, 3. Jadi 780 meter. Senang. Okey, kita tengok soalan lain pula. 80 meter. Ini dia bagi soalan. 600 cm tukar kepada meter dapat berapa, Habib? 600 apa Ego? 600 cm tukar kepada meter. 100 cm tukar kepada meter. Yang ni tengok, kalau tengok sentimeter ke desimeter bahagi 10. Desimeter ke meter bahagi 10. Tapi soalan dia nak lompat terus. Sentimeter kepada meter. Jadi agak-agak kena bahagi berapa? Bahagi 100. Betul. Bahagi 100. Okey. 600 sentimeter berapa meter? 6 meter. Betul. 6 meter. Okey, next. 95 milimeter. Lompat jauh ni. Tukar kepada meter. 95 milimeter ke meter. Okey. Kena bahagi berapa? Yang mana Ego? 95. 95 milimeter tukar kepada meter. Nak kena bahagi berapa? Banyak 1,000. Ya, betul. Bahagi 1,000. Jadi 95 milimeter bahagi 1,000 dapat berapa? Sifar bulan sifar 95. Sifar perpuluhan Sifar 95. Okey, betul. Banyaknya. Kenapa tak buat milimeter ke kilometer Ego? Boleh nak buat. Sama je. Kalau milimeter ke kilometer 10,000 ke? 1,000. 10,000. 10,000. 40. Panjangnya. Tak panjang pun, soal simple je. Okey, kemudian kita tengok masak. Masak yang paling penting. Dan senang lah ini. Yang senang sekali masak. 1 jam berapa minit? 1 jam berapa minit?
1 60. jam 60 minit, 1 minit 60 saat. So dia melibatkan 60. Jadi kalau jam nak ke minit, darab 60. Minit nak ke saat pun sama, darab 60. Saat nak ke minit, bahagi 60. Minit nak ke jam, bahagi 60. Soalan saya, kalau saat nak ke jam, Saat bahagi nak berapa? ke jam. Bahagi 120. Awak tambah. Awak tak boleh tambah gitu. Saat nak ke jam kena bahagi berapa? Rafa, berapa Rafa? 600. No, why would be 600? 180. 180. Ya. Mana 180 tu? Okey, awak kena faham konsep. Macam mana awak dapat 1000 contoh kat atas kan. Saya tunjuk kat atas lah. Macam mana kita dapat, okey, milimeter nak ke meter bahagi 1000. Macam mana kita dapat? Sebab kita darab kan. 10 darab 10 darab 10. Dapatlah 1000. Jadi kita bahagi 1000. So sama konsep je dengan saat. Kalau saat nak tukar ke jam, darab dulu 60 darab 60. Jadi dapat 3600. So awak kena bahagi, kalau nak direct, bahagi 3600 terus. Itu kalau awak nak Berapa buat 3600? kita Berapa darab 2, 3600? 60 darab 60. 60 darab 60 3600. Ya, 6 Kalau darab 6. nak apa jam tukar darab 3600. Kalau apa? Kalau jam nak tukar ke saat, darab 3600. Ya. Kalau jam nak terus jam nak ke tukar ke saat terus, darab 3600. Kalau awak confused, maka ikut step. Tukar dulu saat ke minit, bahagi 60. Kemudian minit ke jam pula, bahagi lagi 60. Tapi awak kena tekan kalkulator 2 kali lah. Jadi lambat sikit lah. Kalau saya macam malasnya nak tunggu. Saya ni tak berapa rajin. Okay. Tengok dia buat. Dia sama je konsep dia, tengok dia buat. 450 saat tukar kepada jam. Jadi 450 bahagi 60 bahagi 60. Kalau kita nak cepatkan ni, kita darablah 2 tu terus bahagi 3600. Awak terus dapat 0.125 jam. Terus dapat jawapan. Okey. Okey, teruskan. Namakan alat pengukur di bawah dengan unitnya. Ini nama apa? Habib. Apa nama dia? Dalam Termometer tu. termometer. Okey, berapa unit untuk termometer? Untuk suhu? Celsius. Unit maksud dia apa tu? Pertama, kalau SI unit dia kita guna Kelvin. Tapi Malaysia, kita guna darjah Celsius. Celsius.
Kalau yang negara lain dia guna Fahrenheit. Okay, awak mungkin akan confuse sikit lah. Dia macam SA bukan guna Fahrenheit. Tapi kalau kita ni darjah Celsius, senang lah. Darjah Celsius ni lebih, kata cikgu lah, lebih mudah. Tapi I don't know why orang lain guna. Okay, next kita tengok. Dulu kes kosong kecil C tu. Yang ni bulatkan. Bulatkan simbol bagi unit yang betul. So, pipette. Dia untuk mengukur isi padu. Jadi, unit dia adakah milimeter, darjah Celsius, gram ataupun saat? Which one is the right one? Mililiter. Yes, mililiter. Nama pun dia ukur isi padu. Okay. Jam randik. Mililiter, darjah Celsius, gram, saat. Saat. Saat, ya. So, soalan yang mudah-mudah ni. Okay, boleh dapat. Nasihat salin, Rafa, Habib. Dah cikgu. Okay, dah. Yang ni settle. So, kita ke unit seterusnya. Pengenalan penggunaan alat pengukur kejituan, kepersisan, kepekaan dan ralat. Okay. Yang ni memang eloknya online ni kita payah sikit nak faham. Tapi kita usaha sebab yang ni ada cara nak bagi awak faham. Kita tengok dulu diameter. Untuk diameter kita guna dua jenis. Angkup dalam dengan angkup luar. Angkup dalam ni kita gunakan untuk mengukur diameter dalam sebuah objek. So katakanlah awak nak ukur diameter big cup. Awak masuk ke angkup dalam ni, kita buka, kita tengok besar dia banyak mana. Kemudian kita keluarkan dan kita ukur guna pembaris. Dalam kes ialah lebih kurang 4.4 macam tu. 4.4 sentimeter diameter dia. Okey. Angkut luar pula fungsi dia untuk mengukur diameter luar sebuah objek. Jadi kita ambil angkut luar ni, kita ukur diameter luar objek yang kita nak ukur tu. Kemudian kita gunakan pembaris untuk tengok. Okay, kalau tengok ni macam 3.5 cm. Nampak macam sama kalau tengok, tapi beza ya. Angkut luar dia macam ni. Angkut dalam dia macam ni, dia ke dalam. Okay, beza keluar dengan ke dalam. Kena tengok betul-betul. Kemudian kalau garis lurus, awak nak ukur panjang dalam kelas, nak buat lansir, nak ukur panjang tingkap, sama ada nak ukur baju. Kita guna pita ukur ataupun pembaris. Okay. Kalau nak ukur keluasan kelas lagilah, kita guna pita ukur yang panjang sampai 10 meter ada, 5 meter ada, 25 meter ada. Kalau setakat nak buat baju, kita guna pita ukur yang macam ni lah. Saya rasa kebanyakan mak-mak ada pita ukur ni. Ya, senang je. Kemudian cara membaca. Okay, mesti direct. Mata kita betul-betul ke arah garisan. Untuk pastikan kita baca dengan betul. Untuk garis melengkung. So, kita ambil tali. Dan kita ukur garisan melengkung tu berdasarkan simpulannya. Dan kita ambil lah bacaannya. Ya. Menggunakan pembaris. Okey, yang ini. Cara nak guna angkup vernier. Nanti awak masuk tingkatan 1, awak akan boleh dapat. Kalau sekolah awak ada makmal, insya-Allah lah boleh
awak pegang. Bila dah pegang tu lebih mudah untuk kita fahami macam mana nak ukur dia. Yang ni kita tengok dulu. Kita ada angkut vernier. Angkut vernier dan tolok skru micrometer. Ini tolok skru micrometer, ini angkut vernier. Okey, dua jenis ni. Okey, cara nak baca dia macam mana? Okey, angkut vernier. Ni, angkut vernier ni, kita tengok yang ni dulu tau. Ni. Tengok tak confuse pula. Okey. Angkut vernier. Angkut vernier. Mula-mula skala vernier segaris dengan skala utama. So, kita baca ni. Katakan awak nak ambil, nak ukur. So, awak ambil. Katakanlah ada buku kat sini. Buku kat sini, kita nak ukur diameter dia. Kemudian ada bacaan. So, bacaan yang ni lah dekat sini. Okay. Tengok, skala vernier mesti segaris dengan skala utama. So, kita kalau kat sini 3. Kita ambil yang segaris, kita dapat sini 3, 3.2. Tambah sini. Ni 0.1, sini 0.02. Jadi 3.2 tambah 0.02 dapatlah 3.22 cm. Nanti kita akan buat latihan untuk pastikan awak boleh faham. Okey, bacaan angkut vernier. Katakanlah tiada ralat sifar. Ni elok je. Kosong dengan kosong ni sama. Tengok garis dia. Kosong dengan kosong ni sama. Dia macam satu straight line je. Maksudnya kat sini tak ada ralat sifar. Kalau ada ralat sifar, dia tak sama. Kalau yang ni kita kena tambah. Kalau macam ni, sekejap saya zoom kan. Yang ni adalah ralat sifar positif. Bila kosong dia tak sama, kemudian dia sama kat sini. Sini maksudnya 3. Jadi bacaan dia kita tambah 0.03 untuk setiap bacaan kita selepas ini. Kalau yang macam ni, negatif. Kosong kat bawah tu ke depan sikit. Jadi kita lihat sama. Jadi 6. Ralat sifar tu maksudnya bacaan yang silap. Okey. Okey. Ni untuk kalau ada ralat. Tapi selalunya angkut vernier yang kebanyakannya tiada ralat lah. Especially yang awak punya baru lah. Okey. Kalau ada ralat, sama ada kita tambah atau kita tolak. Kalau tak ada ralat, kira saja macam biasa. Macam ni. Okey. Faham tak? Tak faham sikit. Sebab tak ada alatan tu ya. Sukar sikit. Saya nak tunjuk. Okey, next. Tolok skru micrometer. Okey, tolok skru micrometer yang ni. Tak ada. Kita tengok buku teks. Buku teks. Jelas sikit. Okey, ni dah tengok. Tolok skru micrometer. Kita guna apa? Untuk mengukur ketebalan dan diameter objek kecil. Seperti apa? Kertas. Rambut. Yang memang sangat kecil, halus. Dan lain-lain. Okey, bahagian terkecil bacaan tolok skru micrometer ialah 0.01 cm atau 0.01 mm. Oleh itu, tolok skru micrometer adalah lebih jitu daripada angkut vernier dan pembaris. Okay? Sebab skala dia sangat kecil bermaksud dia lebih tepat. Okay? Dia lebih tepat berbanding dengan lain. So kita tengok macam mana nak baca tolok skru micrometer. Okey, mula-mula
Yang ni yang skala utama. Maksudnya yang akan berada di depan. Unit yang paling besar akan ada kat depan. Ni dekat sini.